Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mana-Mana Pun Seram. Kali ini anda bersama saya, Abang SD. Saya akan ketengahkan kisah-kisah tentang sekolah rendah saya ini kepada semua para pendengar Mana-Mana Pun Seram. Dan untuk pengetahuan anda, sekolah rendah saya ini adalah salah satu sekolah rendah yang paling unik di antara sekolah-sekolah yang ada. Sebab apa? Sebab sekolah ini betul-betul bersebelahan dengan kubur. Dan sekolah ini pun tak besar, kecil je. Sebelum itu saya mahu mohon maaf kepada semua para pendengar Mana-Mana Pun Seram sebab saya tidak dapat nak dedahkan nama dan beradanya sekolah ini di mana, kerana demi keselamatan sekolah dan demi nama baik sekolah lah. Okey. Dan saya mahu nasihat kepada semua para pendengar Mana-Mana Pun Seram, ingat, jangan mudah percaya dan terlalu taksub, anggap saja sebagai satu hiburan. Okey, tanpa tunggu lama-lama lagi, jom sama-sama kita dengarkan kisah sekolah ini. Selamat datang ke channel YouTube kami Mana-Mana Pun Seram. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, Mana-Mana Pun Seram. Ini sekolah aku. Aku mula belajar dekat sekolah ni daripada aku umur 7 tahun sampailah umur 12 tahun. Aku masa 4 tahun dan 5 tahun aku tak sekolah dekat sini. Aku tak duduk pernah dekat sini. Aku tadika dekat tempat lain. Lepas aku umur 7 tahun barulah aku pindah dekat sekolah ni. Aku masuk dekat sekolah ni. Sekolah ni banyaklah kenangan best. Sebab sekolah yang kecil, yalah, pergerakan pun mudah. Cikgu pun nak uruskan pelajar-pelajar pun tak ada masalah sebab tak ramai sangat. Macam dalam kelas aku ni ada 17 orang, macam tu je. Tak ramai pun. Tapi memang senang lah nak dikontrol. Itu yang menarik sekolah ni. Walaupun bersebelahan dengan kubur, sekolah ni kecil je. Ni kubur, padang, lepas tu sekolah. Dia macam tu. Dia kalau malam-malam memang rasa seram. Kalau siang okey lah. Macam tu. Untuk pengalaman-pengalaman sekolah ni, bagi aku, untuk aku tak banyak lah. Tapi cerita-cerita seram adalah banyak lah. Ada Pagat pernah ceritakan, ada Pajar-Pajar pernah ceritakan kisah-kisah seram yang pernah mereka alami lah dekat sekolah ni. Okey, salah satunya kisah dekat bilik Darjah 5. Okey, bilik Darjah 5 ni kalau korang nak tahu, Darjah 5 ni adalah kelas yang salah satunya berada di atas. Okey, sekolah aku ni hanya ada satu tingkat je. Satu tingkat je. Ini je yang ada dekat atas, kelas Darjah 5. Sebelah Darjah 5 tu adalah surau. Sebelah surau ada surau kecil. Sebelah surau kecil ni adalah bilik pejabat. Okey, dah bilik pejabat. So itu je lah yang ada. Yang kelas Darjah 6 dan Darjah 6 hingga Darjah 1, mereka semua kelas ada di bawah. Di bawah. Hanya Darjah 5 je yang dihaskan duduk di atas. Okey, nak pendekkan cerita, ada seorang budak ni, dia suka datang awal tau. Dia datang awal dalam pukul 6.50 macam tu. Dia datang. Maklum lah, waktu ni kan kelas budak-budak pun belum datang lagi. Kelas pun masih lagi gelap, lampu tak buka semua. Tu lah, dia datang awal. Dia naik lah kelas Darjah 5. Dia naik. Nak tahu tak guys, sebelum dia buka lampu, dia buka pintu, yelah, dia bagi salam lah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, macam tu lah kan. Tiba-tiba dia ternampak ada rambut. Tapi rambut tu bergerak tau, goyang kiri, kanan, kiri. Dia dah mula Astaghfirullahalazim. Dia dah mula takut lah kan. Lepas tu datang seorang member. Dia panggil cepat-cepat. Saya gelarkan dia, nama dia Zati lah, Zati. Okay, panggil lah, Zati, sini kejap, Zati, sini kejap. Ada apa? Sini, cepat naik. Zati pun cepat-cepat naik. Member dah naik. Lepas tu weh, aku nampak rambut lah kat dalam. Rambut tu bergerak tau. Kau ya betul? Kau nampak rambut? Betul lah, jom kita tengok.
Lepas tu dia pergi tengok lah. Dia pergi tengok, mereka berdua ni buka lampu gas. Nak tahu tak, rambut tu hilang tau. Hilang macam tu je. Kau biar betul nampak rambut, tak ada apa-apa pun. Betul lah, aku nampak dekat meja ni, meja tengah ni. Betul-betul ada rambut kat sini. Tadi rambut tu bergerak tau, kiri kanan. Mula aku fikir rambut palsu. Lepas tu bila aku tengok rambut tu bergerak, itu aku terus panggil kau. Aku nampak kau datang. Nasib baik kau datang awal tau. Kalau tidak aku tak tahu jadi apa kat aku. Lepas tu mereka berdua pun dah mula yelah, panik lah kan. Yelah, nampak yang si kawan ni macam serius, tak main-main. So Zati pun percayalah. Zati pun percaya. Lepas tu itu salah satunya. Okay, kisah yang lain pula, ada kisah yang bilik seni. Bilik seni ni menarik juga. Bilik seni ni, dalam bilik seni ni ada ni tau, dia gabung tau dengan bilik muzik. Bilik seni dan bilik muzik ni dia gabung. Dia gabung. So adalah alat-alat muzik dekat situ. Alat-alat muzik ni terutamanya piano lah. Piano ni time budak-budak tengah, pelajar-pelajar tengah perhimpunan, guru-guru pun semua kumpul kat sana. Ada seorang pekerja kebun ni, dia nak kemas-kemas lah kan, nak sampah-sampah. Sampai dekat bilik seni, tiba-tiba kan dia terdengar ada muzik piano yang sedang dipasang, sedang main. Ting 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 ting. Dia dengar kan, merdu je bunyinya. Lepas tu dia check lah, dia buka tingkap. Guys, apa yang buatkan makcik tu, pekerja kebun tu terkejut, dalam bilik tu tiada siapa-siapa pun kat dalam tu. Hanya piano yang sedang dipasang dan sedang dimainkan. Itu yang pekerja kebun tu dengar, makcik tu dengar. Lepas tu dia ceritakan dekat guard, ceritakan cikgu, ceritakan kat semua. Sampailah sekarang masih lagi dalam ingatan lah dekat semua pelajar-pelajar yang pernah belajar dekat sekolah tu. And then kisah seterusnya, ada kisah dekat belakang sekolah. Ini dekat paling hujung, dekat amal komputer. Ini menarik juga ni. Okay, kisah ni dia ada satu pokok kayu manis. Dia ni ada pokok, dia ni salah satu pokok tunggal dekat belakang tu. Pokok yang dah lama dibiarkan. Kalau korang semua nak tahu, pokok ni dia berpenghuni tau. Ada penunggu yang duduk dekat pokok tu. Kalau siapa-siapa yang sorang-sorang, kadang-kadang pernah lah nampak ada kelibat seorang wanita yang tinggi atas pokok tu. Kadang-kadang pernah nampak lah. Guard pun ada cerita masa nak kunci jam dekat maman komputer ni. Sebab tu ramai pelajar yang takut kalau nak ambil barang dekat maman komputer. Memang kalau boleh berteman, tak nak sorang-sorang. Memang takut, gelap. Maman komputer ni dah besar, duduk dekat ujung. Sebelah maman komputer ni adalah pokok kayu manis tu. Memang semua orang takut lah kalau nak pergi sorang-sorang. Memang kalau nak pergi memang berteman. Itu dia salah satu kisahnya. Lepas tu bila dah tahu pokok ni seram, berpenghuni, mereka pun mengambil keputusan untuk tebang pokok ni. Pihak sekolah ambil keputusan untuk tebang pokok ni. Bila dah tebang, apa kalau semua nak tahu kan? Kalau semua nak tahu apa yang jadi, benda tu dia pindah tau dekat pokok depan. Ini satu hal. Pokok depan ni adalah pokok pelam yang sangat besar tau dekat sekolah ni. Dia pokok ni besar, dia pindah ke depan. Sudah. Guard pun bila malam-malam perasan angin tak ada, tapi pokok ni bergoyang, daun-daunnya bergoyang. Kadang-kadang pernah lah kelibat wanita yang bertinggi dekat pokok kayu manis tu, ada dekat depan pokok pelam. Kadang-kadang nampak kadang-kadang bila mereka nampak, mereka macam dah terbiasa dengan benda ni. So mereka buat kerja mereka tak pedulikan apa yang berlaku dekat depan. So mereka diamkan diri dan hanya berdoa, hanya baca-baca surah je lah untuk menghindari benda-benda ini. Itu salah satu kisah-kisah seram yang pernah mereka alami lah. Okay, untuk aku tak ada sangat kisah seram, tapi aku memang tak pernah pun kena kacau dekat sekolah aku ni. Cuma waktu kita orang bercamping dekat sekolah, cikgu ada buat perkemahan. Kita orang tidur sekolah.
Time ni, waktu ni best lah. Cerita-cerita seram kan. Lepas tu ada seorang budak ni, dia pergi kantin. Dia pergi kantin malam-malam. Dia pergi kantin. Guys, nak tahu tak? Dia ada nampak wanita yang bertinggik dekat pokok tu. Dia terperasan yang benda tu tengah duduk kat kantin. Padahal kantin tak buka, tutup. Mana ada kantin buka malam-malam kan? Dia nampak ada seorang perempuan ni duduk dekat kantin tu. Lepas tu kami pun check. Benda tu dah tak ada, dah hilang. So sekarang ni satu sekolah dah tahu memang sekolah tu ada jin ada jin wanita yang duduk dekat sekolah tu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah lah, tak adalah pernah berlaku histeria ke apa ke. Alhamdulillah tak ada. Budak-budak yang sekolah kat situ pun semuanya okey. Semuanya okey, baik-baik saja. Kalau ada kelas malam pun semuanya tak ada apa-apa sangat. Semuanya okey. Alhamdulillah. Itulah. Kita kalau nak sekolah ni, kita kena niat betul lah. Niat betul. Selalu ingat Allah. InsyaAllah benda-benda ni macam ni takkan berlaku dekat kita. Takkan kacau kita, takkan ganggu kita, takkan kacau kita. So kita boleh sekolah dengan aman. Itulah sedikit kisah-kisah yang aku mau ketengahkan dekat korang. Ya, mungkin kurang seram je lah. Tapi sekolah ni memang bila waktu malam memang rasa seram lah. Sebab dia tepi kubur kan. Apa-apa pun boleh berlaku kan. Kalau dengan keizinan Allah kita boleh nampak benda tu. Kalau tak ada keizinan, kita hanya boleh rasa. Itu je. Okay. So ingat kepada anda semua, jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Anggap saja cerita-cerita ini hanya sekadar satu hiburan. Okay. Sampai di sini sajalah cerita aku untuk korang semua. Okay. Dan kepada korang yang ada kisah-kisah seram macam biasa, korang boleh follow IG Mana-Mana Pun Seram dan boleh ceritakan dekat sana, ataupun email. Email kami boleh, Facebook kami boleh, Mana-Mana Pun Seram. Semua Mana-Mana Pun Seram korang cari kat situ. Okay. So kita jumpa lagi di next video. Okay. Assalamualaikum. See you. Goodbye. Terima kasih pada anda sudi dengar dari awal hingga akhir. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, mana-mana pun seram.